Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم يا جبار السماوات والأرض اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, senantiasa kita diberi peluang oleh Allah Jalla wa'ala. Sama-sama kita boleh lagi sambung di dalam ruangan jawab soalan kesamaran-kesamaran yang dibawa datangkan oleh beberapa saudara kita lah, bentuk soalan-soalan. Maka kita pun telah dengar sedikit pada tengah hari tadi. Maka majlis ni insya-Allah kita nak sambunglah soalan-soalan yang dikemukakan mari sehingga habislah insya-Allah Jalla wa ala. Kerana masalah ni benda yang pentinglah bagi hidup kita sebagai orang Islam, kerana dia sakut paut dengan kita itu hendak beriman kepada Allah Jalla wa'ala yang menjadikan kita sebagai al-insan, iaitu manusia. Iaitu soalan yang kita nak teruskan di sini ni, iaitu soalan yang ke-10 kata tu, iaitu bagaimanakah, soalan mari kata, bagaimanakah ahli sunnati wal jamaah? Ahli sunnah ni makna kata orang yang berdasarkan kepada sunnah Nabi lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tentang pegangan dia, tentang fahamnya dia. Tu mana ahli sunnah wal jamaah. Faham tu faham gapo? Fahamnya iaitu ayat Al-Quranul Karim. Faham ayat Quran, faham lagu mana, ayat mana, iaitu ayat yang Allah Subhanahu wa taala telah firman, dia kata wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Sabar olehmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi hukum Tuhan bagi engkau, yakni keputusan lah undang-undang hak Tuhan tu. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau itu bi a'yunina. Sungguhnya mung tu duduk apa nama di dalam jaga mata-mata kami. Lagu mana orang salah faham tu kita saling bahasa dengan cara sekaligus lah. Tu dia. Jadi nak faham kata adakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk dalam mata Tuhan ke macam mana? Sebab kalimah a'yunina ni orang panggil ayat Quran ya Allah Subhanahu wa taala duk nak royak kata dia itu bersifat dengan sifat ain. Sifatul ain. Iaitu sifat mata lah kalau kita kecek mudah-mudah. Kita tak sah jadi pelik gapo. Nah, ini orang panggil kata jalan ni yang dijalankan oleh Imam Abi Hasan Al-Ash'ari rahimahullah ta'ala sendiri. Tu kita tak nak berasa pelik gapo. Nah, pelik-pelik ni mana kata benda kita tak pernah dengar. Apabila kita dengar dah daripada tokoh ulama, tak apalah. Nampak tu tak? Tu dia. Maka soal kata, bolehkah kita nak pakainya makna tu, makna hakiki? Kata Nabi Muhammad tu duduk dalam mata Tuhan. Pakai gitu boleh ke tak? Tu. Jawabnya itu bukan makna hakiki bagi hak kita duk faham tu bukan zahir bagi ayat Quran. Bukan makna zahir bagi ayat Quran hak Tuhan duk nak ceritakan kepada kita supaya kita ni boleh beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Mula sekali kita kena faham jadi gini dulu. Faham jadi kata Allah Subhanahu wa taala ni yang pertama dia mempunyai zat. Nah, yang kedua Allah Taala mempunyai sifat. Tu. Maka bagi oleh para ulama sifat ni ya ada sifat zatiyah. Sifat hak pesen zat. Yang kedua ada sifat fi'liyah, sifat pesen perbuatan. Maka di diri Tuhan tu tak larilah daripada sifat zat ataupun sifat fi'li. Apa panggil sifatul af'al. Maka al-ain hak Tuhan sebut di dalam Quran ini orang panggil sifatun zat. Sifat zat serupa dengan sifat apa nama ilmu, serupa dengan sifat muka, serupa dengan sifat tangan. Tu maknanya gitu. Hak ni jalan ni yang diberjalankan oleh ulama-ulama yang duduk di atas bantasan as-salafis salih. Nampak tu tak? Bagi mereka yang pernah belajar kitab-kitab ulama salafis salih yang mengajar gini. Tu nak bagi kita faham. Kalau gitu, hak Tuhan sebut dalam Quran tu al-ainu tu setengah ataupun dia tu daripada sifat. Daripada sifat-sifat zatiyah khabariyah ulama kata. Makna dia tu daripada sifat hak pesen zat hak tu heroyak mari. Apa makna kata sifatin zatiyah? Sifat zatiyah ni makna kata perkara yang tak tinggal-tinggal, yang tidak tinggal tanggal dengan zat. Makna kata lam yazal wala yazal muttasifan biha. Makna kata senantiasa Tuhan tu bersifat dengannya. Tu makna kata sifatul zat. Adapun sifatun lagi tu az-zatiyah al-khabariyah. Apa makna khabariyah? Makna hak Tuhan khabar mari kepada kita.
Tuhan khabar marikan kepada kita nak wi kita itu berimej. Nisbah bagi kita tu, kalau mata tu nisbah bagi kita orang panggil juzuk, orang panggil anggota. Kalau nisbah bagi kita, ada pun bagi Tuhan dak, ya bukan juzuk, bukan anggota. Dia tu sifat bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Wi kita faham. Jangan kita tak faham tu, bagi orang hak tanya tu nak kena faham molek. Nampak tu tak? Tu dia. Maka ulama dia kata sifatul ainin nisbah bagi kita dia satu juzuk daripada muka. Dan muka kita ni juzuk daripada tubuh badan kita. Akan tetapi nisbah bagi Allah Ta'ala ni dak, ya tak harus kita nak kecek lagu tu. Kerana dia tu bukanlah daripada jenis kita. Tu dia tu bukan daripada jenis kita. Maka bagaimanakah ulama yang tafsir kata wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina? Ulama tafsir lagu mana? Ulama tafsir kata ba di situ tu orang panggil balil musahabah. Bukan balil zarfiyah. Di antara kita orang nak jalan, hak nak isbat kata al-ainu tu sifat bagi Tuhan, ia pakai ba di situ panggil balil musahabah. Musahabah ni makna gapo? Makna menemani. Menemani ni makna kata jadi kawan. Kalau bahasa kita ni duduk sekali gitulah kita kecek. Menemani ni makna kata kawan. Tu kalau bahasa kita lah, kita nak terjemah wi faham. Gambar ni insya-Allah kita nak suruh tengok kata macam mana ulama ya faham ya gi pakai makna gitu tu. Ya gi faham pakai makna gitu tu. Ada pun orang tak jalan mengikut jalannya salaf, ya faham kata ba di situ ya pakai balil zarfiyah. Balil zarfiyah makna kata dalam. So umpama kata darastu bi Makkah, mana aku ngaji di dalam negeri Mekah, mana duduk dalam kawasan tu. Tu makna bi di situ. Pakai ba makna zarfiyah. Dak di sini tak boleh pakai ba makna zarfiyah. Mustahil lah kata Nabi Muhammad tu duduk dalam mata Tuhan, tak kena lagu tu. Duduk dalam sifat mata Tuhan, tak kena lagu tu. Ya faham tak gi kata. Nampak? Ya faham tak gi. Akan tetapi makna hak ulama kita beri makna kata al-musahabah di situ. Makna kan musahabah? Makna kata kalau kita tafsir kata fa innaka bi a'yunina, makna kata dia musahabah tu bahwasanya engkau ya Rasulullah duk dalam tengok ke aku, hak aku tengok dengan matamu. Hak aku duk tengok dengan mata aku ni mung duk dalam jaga aku. Mana Tuhan duk tengok kan Nabi Muhammad, makna kan? Pasti Tuhan duk tengok tu, mana tak Tuhan duk tengok dengan apa? Tengok dengan mata Tuhan lah. Akan tetapi gapo kita dapat makna Tuhan nak jaga Nabi Muhammad. Apabila Tuhan duk tengok tak apa, buat kerja Muhammad aku tengokmu. Aku duk tengokmu. Tengok situ makna kan? Makna kata Tuhan duk jaga. Tengok dengan gapo? Tengok dengan sifatul ain. Sebab itulah kita boleh pakai makna hakikat tu, tak ada gapo. Bukan makna kata Nabi Muhammad pergi duduk dalam mata Tuhan, bukan makna gitu. Nampak tu tak? Tu cara yang dipahamkan oleh orang yang royak kata ayat ni boleh kita nak pakai dengan cara hakikat, tak apa. Tak ada salah gapo. Nak ayat kata Tuhan duk perhati Nabi Muhammad dengan mata dia, lazim daripada tu mana Tuhan jagakan Nabi Muhammad tak sewa jadi bahaya. Sudah. Tak ada bahaya gapo lah. Makna kata bukan duk gi Nabi Muhammad tu duk dalam mata Tuhan, bukan makna gitu. Nampak tu tak? Tu satu daripada ayat Al-Quran yang soalan itu mari. Maka kita nak tambah lagi. Ada lagi apa nama orang panggil kata satu ayat daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Hak Tuhan kata dalam suratul Qamar, Tuhan kata wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur tajri bi a'yunina jazaan liman kana kufir. Ni wa hamalnahu, dan kami iaitu Allah Taala itu
menanggungkan, makna muselamatlah, makna menanggungkan akan Nabi Nuh alaihi salam ala dhati alwahin wa dusur, di atas ampunya perahu tu yang dia itu jadi buat daripada alwah. Kalimah alwah ni mana khasyab mana kayu, dan dusur ni katanya perkara yang nak melekatkan di antara kayu dengan kayu, maka bahasa kita terjemah dengan paku. Buh paku. Makna kata perahu Nabi Nuh tadi tu dijadikan dia tu daripada gapo? Daripada kayu dan daripada paku. Makna hipung daripada dua perkara tu jadinya perahu bagi Nabi Nuh alaihi salam. Tajri, maka dia tu belayar. Gapo belayar? Mana perahu tu belayar? Bi ayunina, dengan mata-mata kami. Makna gana pula di situ pakai bali musahabah tadi tu lah. Makna dia berlarikan, makna kata gana, makna Tuhan duk perhati tengok dengan mata Tuhan keadaan perahu Nabi Nuh tu duk berlari. Apa makna maksud dia lagi? Yakni Tuhan duk jagakan we berlari dengan cara molek. Tak ada nafi kata Allah Subhanahu wa taala mempunyai mata, dak. Tu. Kemudian jaza'an liman kana kufir. Mana kata Tuhan tu menyelamatkan puak-puak kumpulan Nabi Nuh dan kumpulan dia sebagai selamat lagu tu untuk nak balaskan bagi mereka yang tak percaya kepada dakwah seruan Nabi Nuh alaihi salam. Maka tak ada jadi pelik gapo lah kita pakai kena dah lah. Bukan makna kata dok gi heret cabuk mata Tuhan mari buat perahu Nabi Nuh, tak kena pahalah tu. Tak ada orang faham balah tu. Nampak tu tak? Tu. Makna kata zahir bagi ayat ni ya nyata. Ayat ni lah mentafsir kata wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina dalam surah Hud tu. Buatlah oleh Nabi Nuh akan perahu dengan gapo bi a'yunina di situ. Gapo bi a'yunina? Makna kata Allah Taala duk perhati, duk royak, duk hajar, duk tunjuk cara bagaimanakah ia tu nak buat, iaitu Nuh tu nak buatnya perahu. Bukan makna kata gi cabuk mata Tuhan, gi korek mata Tuhan, buat perahu. Pakalulah makna zahir ayat saat ni tu gitu sungguh. Nas caya hak Tuhan royak kata wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur. Belagalah di antara dua ayat. Hak ni suratul Hud, hak ni surah Al-Qamar, belaga tak kena lagu tu. Nampak tak ya, ayat Quran ya tak belaga sama sekali. Ya jadi masuk molek tak ada jadi belaga gapo-gapo. Itu cara-cara jadi fahamkan oleh para ulama kita. Tak ada mana ayat kata ayat Quran ni nak belawai sama sendiri, belaga sama sendiri sebagaimana faham oleh setengah-setengah daripada manusia tidak. Nampak tu tak? Tu bukan cara dia gitu. Tu tu nak kita faham dengan cara jelas. Kata gapokah makna hak orang kita ni duk bawa, makna hak orang kita duk pakai tu. Tu dia. Habis di situ. Itu adalah soalan yang ke-10. Itu adalah soalan yang ke-10. Dan soalan yang ke-seterusnya tu. Adakah soalan mari ni dia kata adakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdoa kepada Abdullah bin Abbas supaya boleh dia itu supaya Abdullah itu boleh pandai takwil ayat Quran? Apakah makna takwil yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Abdullah bin Abbas? Itu soalan. Saya nak ulas kata, orang tanya, kata apakah maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak ia kata kepada Abdullah bin Abbas tu Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil tu makna gano? Tu adakah takwil di situ kena kepada takwil hak ahlul kalam?
kan macam mana. Tu dia. Maka jawabnya takwil yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Abdullah bin Abbas ni orang panggil tafsir. Orang panggil gapo? Orang panggil tafsiril Quran. Bukan makna takwil gi faham kata zahir ayat Quran tu serupa dengan makhluk. Nah, menyerupai dengan segala makhluk ni, maka wajib kita kena takwil dia, bukan takwil tu. Kerana takwil dalam Quran ni ada dua makna ya. Yang pertama, takwil bermakna aqibatus syai'. Apa makna aqibatus syai'? Makna hujung jatuh satu perkara. Itu takwil dalam Quran. Yang kedua, takwil bermakna tafsir. Makna kata beri keterangan penjelasan. Dua ni ya. Dalam Quran carilah kalimah takwil wa imah ni. Tu dia. Maka adillahnya, hujahnya tengok. Hak kata hujung jatuh sesuatu tu makna takwil tu, makna hujung jatuh satu perkara tu mati tengok. Tuhan royak dalam surah Yusuf ayat 99 dengan sampai ayat 100. Ada dua ayat ni lah. Tuhan kata falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi. Maka tak kala mereka itu, ayah dia Nabi Yaqub dan kaum keluarga dia, adik-beradik dia, dakhalu ala Yusuf. Mereka itu masuk jumpa dengan Nabi Yusuf. Awa ilaihi abawai. Maka Yusuf pun pergi peluk dua ibu bapa dia ni lah. Tu. Awa ilaihi abawaihi. Peluk tak tangilah. Moga lama tak jumpa ni ke. Wa qala dukhulu Misra insyaallahu aminin. Maka ia pun kata, masuklah dalam negeri Mesir ni, insya-Allah dapat ketenangan. Sungguh. Doa ni hak Nabi Yusuf doa ni Tuhan kekal sampai ke hari ni. Walaupun keadaan gitu, keadaan lagu gitu pun, tapi Mesir ni ketenangan ada. Kemudian dia buat lagu mana? Nabi Yusuf buat lagu mana terhadap ibu bapa dia? Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Kemudian dia akadkan ambil ibu bapa dia giduk di atas banjangnya dia. Banjangnya mana khisi dia lah. Wa kharru lahu sujada. Kemudian dia hundurkan diri dia, maka dia itu tunduk kepada dua ibu bapa dalam arti kata nak menghormati. Setelah daripada Yusuf tu buat itu perwaktu, wa qala ya abati hadza ta'wilu. Hani syahid ni. Hei ayah yang dikasihi, Yusuf tu panggil Nabi Yaqub. Hadza ini ni ta'wilu ru'ya min qabl. Ini ni adalah ta'wil. Apa makna ta'wil di situ? Ta'wil di situ makna kata aqibatus syai', hujung jatuh. Hujung jatuh gapo? Ta'wilu ru'ya ya. Makna kata hujung jatuh aku mimpi dulu min qabl. Sebelum daripada ni wa qad ja'alaha rabbi haqqan. Sesungguhnya Allah Taala tu jadikan aku mimpi itu tu benar-benar. Yang mimpi ke apa? Yang mimpi dia kata dia nampak sebelah hutan bitak dan bulan dan matahari sujud pada dia. Tu hak di awal surah Yusuf tu. Di awal surah Yusuf tu dia rayak kepada ayah dia. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Tu makna kata inni ra'aitu, sesungguhnya aku ni lihat gapo sebelah hutan bital lah dan matahari dan bulan sujud kepada aku. Hak tu Nabi Yusuf mimpi. Masa dia muda-muda kecil-kecil hari tu, yang mimpi. Apabila yang mimpi, Yusuf pun rayaklah kepada Yaqub. Kata amba ni mimpi nampak semalam, hei ayah yang dikasihi. Ayah yang kata, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwati fayakidu laka kaida. Jangan rayak kepada saudaramu, hei Yusuf. Jangan duk royak tu jangan duk royak. Faham tak tu? Maka apabila berlakunya sebagaimana Nabi Nabi Yaqub ni kata kepada Nabi Yusuf ni berlaku sungguh.
saudara dia ambil dia pergi jual, pergi tahu dalam telaga sebagaimana sejarah duk royak tu lah. Akhir sekali adik-beradik dia tu mari tupai bawah bayangnya Nabi Yusuf alaihissalam. Apabila benda tu berlaku, mari tupai sungguh kepada Yakub itu tupai di bawah bayangnya Nabi Yusuf itu, lalu ia kata kepada ayah dia, kata wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya. Inilah takwil, makna hujung jatuh yang kami itu yang kami itu nampak dalam mimpi hari tu. Kata semua bulan bintang berapa ni sujud kepada aku. Ninglah akibatnya, makna kata akhirnya puak mung tu mari tupai aku sungguh. Tu dia tu makna takwil. Itu makna takwil di dalam faham Qur'an. Tu dia. Satu. Yang kedua, takwil bermakna tafsir. Takwil bermakna tafsir. Tafsir bermakna tawdih, makna beri keterangan. Dalam surah Yusuf juga. Tuhan royak, wa dakhala ma'ahu as-sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min nabbi'na bi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Jadi orang yang masuk sekali di dalam penjara dengan Nabi Yusuf alaihissalam itu dua orang. Salah seorang tu yang mimpi kata dia tu duk perah air nak uapnya agak. So lagi yang mimpi kata dia tu duk junjungnya makan ni roti, kemudian datangnya burung makan atas kepala dia. Lalu apabila dia tu mimpi lagu tu, ya kita tanya Nabi Yusuf, kata nabbi'na bi ta'wilihi. Cara ya sikit gapo pentafsiran hak nampak di dalam mimpi tu. Sebab dia tahu kata Nabi Yusuf ni pandai tafsir mimpi. Tu makna kata bi ta'wilihi tu ai bi tafsirihi, dengan makna tafsir. Inna naraka minal muhsinin. Aku tengok temu ni adalah orang yang molek, orang yang bagus. Maka Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Abdullah bin Abbas ni doa Nabi terhadap dia ni ta'wil bermakna tafsir. Sebab tu dinamakan Abdullah turjumanil Quran, orang menterjemahkan, mentafsirkan akan Al-Quranul Karim. Bukan makna gi ta'wil hak ahlul kalam dak bubuh tu bukan. Paling daripada lafaz hak zahir dia pergi pakai makna so lagi, sebab lafaz hak zahir ni beri faedah tasybih, beri faedah menyerupai. Hak tu bukan. Nah, hak tu bukan daripada fahami ataupun doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa kepada Abdullah bin Abbas. Dak. Kalau baca dalam tafsir Tabari, qala ahlut ta'wil, ay qala ahlut tafsir. Tu makna. Bukan makna ta'wil, makna kita ta'wil. Nah, supaya ada royak itulah makna kata halih daripada tunjuk ke hak Tuhan ni pergi pakai makna lain. Tu bukan makna gitu. Tu hak tu makna kata tafsir Abdullah bin Abbas tu, ta'wil situ bermakna tafsir. Tu dia. Tidak ada di kalangan ulama-ulama dok giroyak kata Abdullah bin Abbas ni pakai takwil dengan makna hak maksud hak diberikan oleh ahlul kalam. Bukan. Tu bukan lagu tu dah. Bukan lagu tu. Baik. Kemudian soalan yang ke-12 pula, sungguhkah Imam Abi Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala mentafsirkan ayat kata kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram dengan makna yabqa zatuhu, makna Tuhan tu tak ada bersifat dengan sifat wajh, akan tetapi makna dia tu makna zatuhu, kekal oleh zat Tuhan. Bukan makna kekal oleh zat Tuhan yang bersifat dengan muka yang lain.
hak ahli sunnati wal jamaah nak jawabnya, hak Imam Abi Hasan Asy'ari sendiri pun dia menyabik bagi Allah Ta'ala itu muka. Muka ni salah satu daripada sifat Allah Ta'ala yang sebagai sifatuz zat bagi sifat Allah Ta'ala. Supaya sifat ilmu, sifat kudrah, sifat iradah itulah. Dia kata di mana? Dia kata dalam kitab ni. Dia kata dalam kitab Maqalat Al-Islamiyyin ni. Dia kata kan? Dia kata wa anna lahu wajhan kama qal wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan bagi Allah, ya isbat, bagi Tuhan tu ada sifat wajah. Tu bagi Tuhan tu ada sifat wajah sebagaimana Tuhan kata. Wa anna lahu tu, anna tu lahu pula. Mari taukid dua di sini. Bagi Tuhan tu ada sifat wajh sebagaimana Tuhan kata dalam wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tu dia. Sifat mata saat ni pun serupa ya. Syekh Imam Abi Hasan Asy'ari kata wa anna lahu ainaini bila kaif kama qal tajri bi a'yunina. Makna kata Imam Abi Hasan Al-Asy'ari menyabik bagi Allah sifatul ainain dan menyabik bagi Allah sifatul wajh. Ni Imam Abi Hasan Al-Asy'ari. Siapa wasa tak setuju boleh nak kritik di makalah ni, di pendapat hak Syekh Imam Abi Hasan Asy'ari wari. Kata tak betul nak kecek lagu ni. Tak ada apa tapi dengan alasan, dengan keterangan, dengan hujah 1 2 3. Tak apa. Nah, kita nak terima juga kerana ilmu yang banyak-banyak ni alhamdulillah kalau orang kemukakan dengan ilmu pengetahuan ni comel benar. Bagus benar, molek benar. Baik. Kemudian nak kita faham di sini dia kata lagi kan? Dia kata kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Pasal Allah ke kita nak terjemah makna Rabb wajhu tu dengan makna zatuhu? Salah ke? Gini. Kalau kita terjemah wajhu dengan zatuhu, kalau kita terjemah kata kekalah oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan muka, kena. Tu makna tak? Kekalah oleh Allah yang bersifat dengan muka, kena. Tapi kita kata tak kekal oleh Allah taala. Ada tak muka bagi Tuhan? Tidak. Apabila tidak, nescaya salahlah lagu tu. Lagu tu tak kena dengan cara yang dipahamkan oleh Imam Abi Hasan Al-Asy'ari. Kemudian orang kata, coba kita perhati tengok dikata Zul Jalali wal Ikram tadi tu kalimah Zul Jalal, kalimah Jalal dengan Ikram ni tak sifat ke? Apabila kata sifat ni ya kena adanya di zat. Tak boleh nak ada di diri sifat sendiri. Kita kata kalau kecek dengan itlaq lagu ni pun tak betul. Sebab di sana boleh kita mensifatkan sifat sekali lagi tak apa. Seumpama kita kata akhlak yang mulia. Akhlak ni sifat tak? Sifat. Mulia sifat. Dia tak panggil kata zat yang mulia. Akhlak yang mulia. Akhlak ada mana? Ada di zat. Makna kita sifatkan, sifat tu tak ada gapo. Di dalam bahasa orang kecek pun kecek lagu tu. Cuma kita tak ada nak kecek sendirilah sini. Kita nak tupai ulama kita, salah seorang namanya Imam Al-Baihaqi. Rahimahullahu ta'ala di dalam kitab gapo? Kitab Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad. Ni kita Imam Abi Bakr Ahmad ibn Husain Musa Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala yang meninggal pada tahun 458 Hijriah. Dia nak tafsir lagu mana? Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Adakah dzul jalali wal ikram tu sifat ke macam mana, kakuk mana? Mari kita tengok. Kata dia nak tafsir lagu mana. Nah, dia nak tafsir lagu mana. Ni Imam Baihaqi nah. Siapa dia wasa kata tak puas hati, tak ada masalah. Boleh kita sebagai guru tu, orang boleh baca buku apa nama ni, boleh kita tengok sendiri di dalam kitab. Dan kitab ni tak payah carilah.
Kitab ni tak payah cari. Kitab ni apa yang kata boleh kita download mari. Cari di dalam PDF, dalam gapo, dalam internet, dapati, tak ada gapo. Ya, ada satu bab. Ada satu bab gapo ni? Babu zikri ayati wa akhbari waradat fi isbati sifatil wajhi wal yadaini wal ain. Dalam bab ni, dalam kitab i'tiqad Imam Baihaqi ni. Imam Baihaqi ni tak ada pia tolak jugalah. Tepat kita ni pakat terima belaka. Nampak tu tak? Ya, ada satu bab di dalam bab hak kitab ni. Boleh kita tengok sendiri, kita sebagai guru, sebagai ustaz, sebagai saudara-saudara yang mengaji Arab ni, boleh kita pergi balik tengok sendiri. Tengok sendiri. Ia kata bab menyebutkan ayat-ayat dan khabar-khabar yang datang pada mengisbatkan sifat wajah dan sifat dua tangan dan sifat mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Ni pendapat ni Imam Baihaqi sebut terus. Sebab Imam Baihaqi ni duduk dalam aliran Imam Abi Hasan Al-Ash'ari juga. Maka Imam Abi Hasan Al-Ash'ari sebut dah dalam kitab maqalat. Kita baca dah saat ni. Nampak tu tak? Tu nak kita faham di sini. Dia kata qala Allah tabaraka wa taala. Belum pada situ baca kata ni kan. Wa hadhihi sifatun. Dan ini ni panggil sifat. Tak panggil aba'at, tak panggil ajza', dak. Sifat ni apa panggil sifat? Sifat wajah, sifat dua tangan, sifat mata. Nisbah bagi kita tu anggota lah kita ni. Kita sebagai manusia tu anggota lah. Akan tetapi nisbah bagi Tuhan, hak ni panggil sifat Tuhan. Bukan anggota bagi Tuhan. Kenalah Imam At-Tahawi kata tu. Dia tu tertinggi daripada al-a'dha' wal arkan, gapo nama kena. Nisbah hak tu bagi kita. A'dha' gapo nama ajza' ala anggota hak tu bagi kita. Adapun bagi Tuhan panggil sifat. Sebab tu Imam Baihaqi kata wa hadhihi sifatun. Ini panggil sifat. Tariqu itsbatiha as-sam'u. Cara kita nak menyabitkan sifat tersebut tu iaitu gapo? As-sam'u. Apa makna as-sam'u? Makna khabaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Nuthbituha liwurudi khabaris sadiq biha. Kita menyabitkan sifat tersebut tu kerana datang khabar yang benar dengannya, iaitu dengan gapo? Iaitu dengan sifat hak tersebut saat ni. Sifat wajah, sifat yadain, sifat ain. Satu ya syarat, wala nukayyifuha. Kami tidak mentakyifkan. Apa makna takyif? Makna membentukkan, merupakan. Tak. Nak merupa lagu mana? Moga kata sifat tabik bagi zat. Zat kita tak boleh nak tahu kata macam mana. Sifat pun serupa tu. Sebab tu Imam Baihaqi kata tariqu itsbatiha as-sam'. Jalan kita nak isbat, nak menyabitkan sifat tu iaitu dengaran, khabaran daripada Allah Ta'ala sendiri. Lalu ayat ni, ayat kata wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram tu, ulama haduk di dalam aliran mazhab Abi Hasan Al-Ash'ari seumpama Baihaqi ni, dia pegilah mana? Dia percaya lagu mana? Dia beriman macam mana? Dia beriman lagu ni. Dia kata qala Allah tabaraka wa ta'ala ayuhas sunniyun, ya orang hak pesen nak ikutnya jalan ni ulama haduk atas jalan ni ahli sunnah ni dengan molek. Dengan molek, perhati baik, buka mata hati, bukanya cara pandangnya, cara mikir. Tak puas hati hak amor, tak ada gapo. Kita tengoklah kitab sendiri pun tak apa. Tak ada gapo kali. Kita tak ada nak jadi nak royak kata kena duk dengar pakar kita. Tak, tengok sendiri pun boleh. Wasa tak puas hati, kita tengok sendiri pun tak apa. Nampak tu tak? Selama mana kalau kita isbat benda ni kata sifat, tak kena kecek dah. Nah, anggota gitu, anggota ini dah lah, ya bukan dah. Kata sifat biar sifat Allah Subhanahu wa taala. Biar kata. Ini Imam Baihaqi kata dan Imam Al-Ash'ari pun gitu jugalah. Nabaqillani gapo nama hak lain-lain pun gitu juga. Hak ning haduk di atas bantas hak Imam Abi Hasan Ash'ari sungguhnya. Ada pun hak kata lain daripada ning ni, kena tengok dululah. Kata dia ni
Sungguh kedak lagu tu. Sungguh kedak lagu tu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, telah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni jalan ni ahli sunnah. Makna kata ia nak kata gapo, ia kena ada qala Allah. Ia kena ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena dengar. Ini apa panggil ayatus sifat. Ayat sifat. Imam Bahaqi tak ada ayat atas ayat ni ayat mutasyabihat sebagaimana dakwa Mu'tazilah tu bukan. Nah, hak tu hak Mu'tazilah, ayat mutasyabihat mana nah? Zahir dia tu serupa dengan makhluk. Dak Imam Bahaqi tak ada kata lah tu. Nah, Imam Bahaqi kata ayat ni orang panggil ayat sifat. Sebab tu dia kata itsbatu sifatil wajhi wal yadain wal ain, ayat sifat. Ayat sifat ni boleh kita faham makna, kalau tak faham makna nak syarah lagu mana? Tengok ya syarah kedah, tengok. Wa yabqa wajhu rabbika, dan kekal. Ya ayat ni ya ayat sambung. Kullu man 'alaiha fan, tiap-tiap perkara yang ada di atas muka bumi ni makna hak benda bernyawa. 'Alaiha, di atasnya, atas muka bumi ni, fanin. Apa makna fanin? Binasa. Binasa di situ makna mati. Cabuknya sifat hidup daripada diri dia. Tu makna fanin. Lepas pada tu wa yabqa wajhu rabbika, maka kekallah Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan muka. Tu ahli sunnah terjemahlah tu. Nah, makna kekalnya zat Tuhan yang bersifat dengan muka. Adapun ahlu hak biasa bukan sunnah, dia kata kekallah oleh zat Tuhan kita. Muka ada tak? Tak ada. Sebab apa muka tak boleh nak ada? Kerana muka ni orang panggil kata aba'at wal ajza. Hak tu ahli musyabbihah tu. Imam Bahaqi tak ada pergi lagu tu, Imam Abu Hasan Asy'ari pun tak ada pergi lah tu. Tu tak? Hak lain lagi, hak ulama tokoh ulama sunnah tu banyak lagi. Cuma kita wari hak orang moh kita ni pakai duk pakar belaka. Imam Bahaqi tak ada pergi tolak, Imam Abu Hasan Asy'ari tak ada pergi tolak. Orang tolak tu makna kata orang bukan ahli reh ning lah. Mu'tazilah ke Jahmiyah ke gapo kata gi nampak tu tak? Kita nak tengok hak ulama kita kata. Pas saya pun tak ada royak kata tak leh kita tengok hak hamba baca ni, hak kita tengok sendiri tak leh dak, tak nak katalah tu. Kita tengok sendiri pun tak apa. Nampak tu tak? Tu benda yang boleh kita tengok sendiri. Terutama orang ngaji. Orang tak ngaji pergi mah tok guru. Nah, lepas tu cari kitab ni buka tengok syarah lagu mana. Tak ada gapo juga boleh. Tak ada masalah. Terutama orang ada ilmu nahwu sarah balaghah berapa nama cukup lekat. Hak aling-aling, hak peheh-peheh, hak hebat-hebat tu mudah lagi nak peheh. Nampak tu tak? Tu dia. Wa yabqa wajhu rabbika, dan kekallah wajah Tuhan kita. Itlaq wajah di sini apa? Kerana nak memuliakan. Sebab itulah hari akhirat esok kita boleh tengok wajah Tuhan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ziyadah tu Nabi tafsir kata ay ru'yatu ila wajhillah. Boleh kita tengok muka Allah Taala. Dan apabila doa kita nak masuk masjid, Allahumma inni a'udzubika apa nama tu wa biwajhihil karim tu. Makna kata wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Doa kita nak masuk masjid tu. Wa faraq di antara diri Tuhan dengan sifat muka Tuhan. Sebab tu warik daripada beberapa hadis kita tak boleh nak minta doa dengan muka Tuhan, malaikat nak minta syurga. Nak minta apa? Minta syurga. Allahumma inni as'aluka biwajhikal karim firdausil a'la. Lagu tu hak diajarkan dalam agama kita. Tu maknanya muka ni bukannya anggota supaya ni bukan. Muka ni muka sifat. Sifat Allah Subhanahu wa taala. Pia kata, Al-Baihaqi kata, Imam Abi Hasan Asy'ari berkata, Baqillani berkata. Nampak tu dah? Ni tokoh-tokoh dalam mazhab awal belaka ni. Mu'tazilah tak pergilah ning lah. Tu dia. Ia kata wa yabqa wajhu rabbika. Kemudian mari zu. Mari dengan dhammah tu. Zu al-jalali wal ikram. Ampunyo sifat kebesaran dan sifat kemuliaan. Lalu Imam Baihaqi kata fa adhafal wajha ila zat. Nah, maka Allah Taala itu mengidafatkan wajah tu kepada zat. Makna Allah Taala ni, ya syarah ni. Imam Baihaqi syarah.
Makna kata Allah Ta'ala mengidafatkan wajah kepada zat. Mana? Wajhu Rabbi tu. Kalimah Rabbi tu kena kepada diri Tuhan, zat Tuhan. Wajhu ni sifat. Tu. Wa adafan na'ta ila al-wajhi. Dan Allah Ta'ala mengidafatkan sifat kepada mana? Kepada wajah. Mana yang sifat kepada wajah? Faqala Dzul Jalali wal Ikram. Tu. Dzul Jalali wal Ikram tu orang panggil sifat pada wajh. Sebab tu pergi baca dengan wajh zu. Kalulah dia itu sifat pada Rabbika, kena baca zi. Dzil Jalali wal Ikram. Ni Dzul Jalali wal Ikram, sifat pada wajhu tu. Sebab sifat tabi' bagi mausuf pada i'rab dia tu. Orang mengaji tahu belakang, mau tak kena royak dah sini orang alim-alim saja orang petani kita ni. Tak itu. Walau kana zikrul wajhi silatan, kalulah jika sebutnya wajah tu silah untuk zaidah. Silah ni kita bahasa Quran ni kita tak panggil zaidah sebab tak sewi wahai kata Quran ada tambah ada kurang. Ulama kata silah. Makna kata boh tu untuk nak menjanguk. Tak ada arti, tak ada makna. Gitu makna. Tu. Walau kana dzikrul wajhi silah walam yakul lizati sifah, dan tidak dan tidak ada bagi zat tu sifat, faqala dzil jalali wal ikram. Kena kata zil jalali wal ikram. Tu makna kata kalaulah kalimah wajhu tu tidak ada makna sungguh, dan dia itu bukan mausuf bagi Zul Jalali wal Ikram, bahkan boh dia tu untuk nak zaidah saja, sebenarnya kalimah zu tu jadi sifat kepada Rabbi, pastilah Imam Bahaki kata Tuhan kena kata Zil Jalali wal Ikram. Falamma qala Zul Jalali wal Ikram alimna annahu na'tun lil wajhi. Apabila maka tak kala Tuhan tu sebut kata Dzul Jalali wal Ikram, ampunya kemuliaan dan kebesaran, alimna, nascaya tahulah kita kata annahu, makna annahu Dzul Jalal tu na'tun lil wajhi, sifat bagi wajah. Makna kata muka Tuhan yang bersifat dengan kemuliaan dan kebesaran. Pada mau kata tak ke sifat kena tupai zat, memang sifat kena tupai zat, tapi boleh tak kita nak sifatkan di atas sifat? Boleh. Seperti akhlak yang mulia, malam yang panjang. Malam tu panggil sifat juga. Panjang panggil sifat juga. Kerana orang kecek boleh lagu tu. Tu nak royak kata haruh. Nampak tu tak? Jangan duk royak kata sifat. Tak boleh lah kita nak buat sifat ke dia. Kalau gitu, khulukun karimun tu kok mana pula? Ya ada tu. Hak tu hai royak ni kena dah lah. Kita nak jalan supaya dengan Mu'tazilah ya nak pergi hak pesan kata hak dia tu ikut ya lah. Nampak tu tak? Tu. Falamma qala Dzul Jalali wal Ikram alimna annahu na'tun lil wajhi. Jadi wajah apa panggil na'tun, sifat bagi wajah, wa huwa sifatun lizzat. Sedangkan wajah tu sifat bagi zat pula sekali lagi. Ya Allah, kena tak butik. Hak Imam Bahaki buat hari ni betul, kena. Tak ada salah ke habuk. Kalau gitu, kalimah Dzul Jalali wal Ikram sifat bagi wajhu. Nampak tu tak? Sifat bagi wajah. Orang main royak lebih daripada ni, orang ni bukan duduk di atas jalan ni hak Imam Abi Hasan Al-Ash'ari. Duduk mana? Duduk dalam jalan ni hak lain. Tu tak? Duduk dalam jalan ni hak lain. Tu maknanya gitu. Baik. Kemudian hak orang tanya kata adakah sungguh Imam Abi Hasan Ash'ari rahimahullah ta'ala mentafsirkan kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram dengan makna zat, dengan tak isbatkan sifat muka? Al-jawabnya tidak. Nah, tidak. Tu dah tidak. Makna kata Abu Hasan Al-Ash'ari dan pengikut dia isbat kata muka tu salah satu daripada sifat Allahu Jalla wa'ala yang Tuhan khabar mari dalam Quran dan Nabi khabar dalam hadis. Tu tak? Tu dia nak bagi kita nampak tu. Kemudian ayat satu lagi pun serupa.
Ayat mana? Ayat kata kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Mana tiap-tiap perkara itu binasa. Malaikat apa? Malaikat wajah Tuhan. Apanya hak ulama sunnah kita faham? Yakni malaikat zat Tuhan yang bersifat dengan muka yang ada kemuliaan dan kebesaran. Hak tu. Tu bukan makna seumpama ahli kalam duk faham kata Tuhan ni tinggal muka sekarang sifat lain binasa habis. Bukan lagu tu zahir bagi ahli kalam. Ada pun ahli sunnah tak faham lah tu. Sebab apa? Sebab Tuhan royak tengok dalam ayat. Tuhan kata wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu. Jangan dah mung ya Rasulullah dogi seru serta Allah Taala tu Tuhan yang lain. Tidak ada Tuhan yang patut layak kita abdikan diri kepadanya dengan cara yang benar malaikat dia, iaitu malaikat Allah Taala. Mana tak ada dah Tuhan yang kita patut layak ibadat malaikat Tuhan hanya jua. Lepas tu illahu tinggal molek kullu syai'in, tiap-tiap perkara halikun. Apa makna halikun? Makna mati, mana cabut nyawa dia daripada hidup dia tu. Asal makhluk tu yang hidup, kan mana tu cabut sifat hidup tu daripada diri dia, jadi matilah. Illa wajhah, malaikat zat Tuhan yang bersifat dengan muka. Malaikat zat Tuhan yang bersifat dengan muka. Hak tu hak ahli sunnah kita faham. Nampak tu tak? Sebab Imam Baihaqi sebab wajah bagi Tuhan. Imam Asy'ari pun isbat wajah bagi Tuhan. Maka kalau kita pergi royak kata kita ni mengikut aliran Imam Abi Hasan Asy'ari, dusta. Tak betul lah. Betul kok mana lagi? Nampak tu tak? Hak dua hari tu lah pada kocek saja. Hak Mu'tazilah ke hak Jahmiyah, wallah alam lah, hak tu tak tahu. Tapi apabila adanya senarai, adanya tempat rajak ke atau apa, hak ni kita ambil pada tokoh sendiri ni. Hak ulama kita ada royak kata Syekh Imam Abi Hasan Asy'ari ya keceklah hening dah. Sungguh kalau kita kata kita beriman juga kata Allah Taala tu mempunyai sifat muka. Muka tu satu daripada sifat Allah Taala. Bukannya zat. Bukannya zat. Muka tu satu sifat, zat tu suku. Tu tak apa. Kalau kata hamba beriman juga dengan kullu syai'in halikun wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Akan tetapi hak makna dia zat itu panggil muharrif. Orang yang ubah akan isi kandungan Al-Quranul Karim. Kecek tak apalah. Kita bukan tak segi, cuma kita tak luem. Hakikat tu lah tak boleh mari. Tu ya pandang mulah ya. Kita bukan tak semakan, cuma tak lapar. Hak tu lah. Nampak tak? Ketiak nak halih bahasa ujangok. Pada hakikat berlaku ke tak benda hak orang seru kita tak berlaku. Supaya bukan mana kata kita duk tolak ayat Qur'an. Cuma makna ni. Jelah ubah di sisi makna. Ubah di sisi makna. Banyak daripada pendapat-pendapat ulama kata orang Yahudi ni ubah di sisi makna. Maka kita orang Islam ni daklah, bukanlah tu lah. Bukanlah tu lah. Sebagaimana Imam At-Tabari pun ya royak lah. Hak ia tafsir kata apa nama huwal awwal wal akhir. Kalimah al-akhir tu Imam Tabari kata dia ning kata kan wa huwa kainun ba'da fana'il asya'i kulliha. Dia tu Allah tu hidup kekal selepas daripada binasa semua perkara. Kama qala jalla sya'nuhu kullu syai'in halikun illa wajhah. Nyata kata tiap-tiap perkara itu binasa, malaikat zat Tuhan yang bersifat dengan muka tadi itu. Nyata. Ada pun ahlul kalam ada semua sifat Tuhan itu binasa belaka. Malaikat muka Tuhan apa tunjuklah muka ni. Unah bih. Ni nak ayat kata janganlah kita ni jangan duk apa yang kata pehel lagu tu salah. Kalau moleknya kalau nak pehel tu tak boleh pehel lah tu. Cara pehel lah tu tak kena. Nampak? Tengok molek dulu. Tu yang kata zahir bagi ayat Quran tu tak zahir bagi diri dia.
Bukan zahir bagi ayat Quran. Kalau zahir bagi ayat Quran, bagi ulama tafsir, ulama seumpama Tabari dan lain-lain lagi, ya tak tafsir lah ni. Cuba kita tengok dalam suratul Hadid tu, Tuhan kata, huwal awwal wal akhir. Kalimah akhir tu, At-Tabari tafsir macam mana? Tu nak rakyat kata, dia tu hidup lepas daripada semua benda tu binasa, belaka, sebagaimana Tuhan kata, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua perkara itu binasa, malaikat, zat Tuhan yang mempunyai sifat muka. Kena tafsirlah tu. Tu dia. Faham tu tak? Nak faham kata cara hak ulama kita nak jalan balas ni. Adapun Mu'tazilah, Mu'tazilah ialah lain. Nah, Mu'tazilah ia pakai supaya tu sungguhlah. Pakai kata zat, makna zat, sifat muka tak ada. Sebab di sisi dia muka-muka ni anggota. Hak tu hak ahlul kalam, hak Mu'tazilah, hak tu hak ni banyak perkara lah. Sebab ni ada pun hak kita dah baca ni cerak-cerak. Kata daripada tokoh-tokoh ulama hak dulu-dulu ya jalan lagu ni. Nampak tu tak? Pasal sudah royak lah. Kita duk baca juga daripada kitab-kitab ulama. Tak ada dah hurai ambil dah kocek saja tu bukan. Nampak tu tak? Tu. Ipahal jadi molek. Lepas tu bahasa tak puas hati, kritik tengoklah di dalam kitab maqalat dengan kitab Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabil Rasyad bagi Baihaqi ni. Kritik di maudhu' ya selalu dah kata tak kena Baihaqi royak lagu ni. Tu mudah-mudahan kita boleh tukar ilmu pengetahuan. Nah, setengah-setengah tu lah. Ada pun soalan orang tanya tu pakai supaya kita hurai ni lah. Kena dah lah. Nampak tu tak? Tu takut-takut ada. Kita kena jaga-jaga juga pasal dia. Ni ada kita tak ada tepuh orang, tepuh kita. Tak gitu. Sebab tu kena beringat belakang depan. Pasal dia tu. Habis situ dah. Tu maknanya. Kemudian soal yang keseterusnya, soalan ni banyak daripada ahlul kalam duk soal terhadap ahli sunnati wal jamaah. Banyak sekali-kali dalam kitab pun ada soalan lagu ni. Di dalam di atas lidah pun ada soalan lagu ni. Soalan lagu mana? Molek dia tanya ni. Dia kata soal yang ke-13 lah amat tanya ni kena tak tahulah. Dia kata soal sebelum daripada Tuhan duduk atas arah. Dia guna kalimah duduk atas arah dah. Sebenarnya tak boleh nak guna kalimah duduk ni. Tuhan tak panggil duduk, panggil kata sebelum daripada Tuhan ada atas arash, Tuhan ada di mana? Soal lagu tu baru kena. Ada pun kata soal sebelum daripada Tuhan duduk atas arah, Tuhan duduk atas apa, di mana? Sebab arah tu kita tidak kata dia tu bukan khalik, dia makhluk. Belum daripada arah tu Tuhan ada mana? Soal lagu ni orang panggil soalan tanya makhluk, bukan tanya hal Tuhan. Soalan lagu ni tak boleh tanya lah lagu tu. Nampak tak tu? Malaikat fak musyabbihah, dia faham lah tu sungguh. Orang musyabbihah, dia faham kata Tuhan tu tupai arah. Apabila tidak ada arah, maka Tuhan nak duduk mana? Tu soalan daripada orang musyabbihah. Soalan daripada orang musyabbihah, orang-orang yang nampak Tuhan tu berwaktu Tuhan serupa dengan dia. Tu serupa dengan dia. Nak kita faham nak kita faham molek situ. Maka nak jawab kata sifat Tuhan ni tentang masalah ni kita kena jawab faham jadi molek bagi orang tanya tu beki atik soalan tu Kemudian kalau kita tanya lagi lagu tu kita kena denda lah kalau tu. Kata mana sebelum daripada Tuhan duduk atas arah tu Tuhan duduk atas apa, di mana? Hak ni kena denda. Kalau Umar dah kena godel lah lagu ni. Cuma kita tak godel, cuma nak ayat kata kena tanya kena lah bahasa tu kena guna kena. Nampak tak? Maka kita faham. Kata ahli sunnati wal jamaah ni, ahlu tanzih ni, ya faham Tuhan daripada dia. Faham Tuhan daripada Tuhan. Tuhan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua. Lain pada ni tak. Maka tertinggi Allah Subhanahu wa taala atas arasy ni ulama ya ada dua jawapan. Yang pertama kita sebagai orang Islam kena buat beza di antara sifatul zat dengan sifatul af'al.
Sifatul zat mana kata zat Tuhan kita ni bersifat dengan tinggi ni sedia kala. Tuhan kata wa kana Allahu aliyan kabira. Dan didapati Allah Taala sedia kala dia itu tertinggi. Itu panggil kalimah aliyan tu makna tertinggi. Itu panggil sifatul zat. Tidak tinggal tangga daripada Allah Taala sama sekali. Sedia kala lagu tu. Adapun sifatul istiwa orang panggil sifatul fi'l. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hadana perbuatan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan Tuhan ni Tuhan buat tu lepas daripada gapo? Lepas daripada makhluk itu ada. Supaya Tuhan kita ni merezekikan kepada kita ni lepas daripada kita ada ke belum daripada kita ada? Qat'an jazam kata lepas daripada kita ada. Belum daripada kita ada dak lah. Tu faham gitu. Maka sifatul istiwa orang panggil sifatul af'al. Tuhan buatkan ini perbuatan selepas daripada Allah Taala menjadikan arash. Itu dak. Maka soal kata belum daripada Tuhan itu tertinggi di atas arash, maka Tuhan itu tertinggi di mana? Soalan ni tak keluar malaikat daripada orang musyabbihah. Ingat nah? Soalan ni bagi orang tanya ni tak tahu dia ambil dana tapi dia tanya mau nak jawab. Soalan ni tak keluar malaikat daripada orang musyabbihah. Sebab ia dak tasbih, ia nampak Tuhan supaya dia. Kalau ia tak nampak Tuhan supaya dia, nascaya tak tanya dengan ini soalan. Sebab apa tak boleh nak tanya? Sebab ini perbuatan Allah. Perbuatan Tuhan kata la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan dok tanya lah, tak boleh nak tanya perbuatan Tuhan. Gitu lagi ni Tuhan larang. Satu. Yang kedua, istiwa ni panggil perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan ni zahir bagi kita ke gaib bagi kita? Gaib bagi kita. Apabila kata gaib bagi kita, kalau Tuhan tak rayak kita, kita nak tahu tak? Tak tahu. Makna nisbah bagi kita gaib. Apabila kita ni Tuhan rayak kata ya buat gapo, kewajipan kita orang beriman lah sebagaimana Tuhan rayak. Gitu. Maka tak boleh kita nak tanya dengan ini soalan, tak keluar soalan ni malaikat daripada orang musyabbihah, orang menyerupai Allah Taala dengan makhluk. Tu. Maka di sisi di sisi al-Mu'tazilah dan sebagainya dan puak-puak hak anak kali dia, anak cucu dia, anak dia nak pakai makna kan? Tertinggi tak leh kena pakai makna milik retah. Nampak? Tertinggi tak leh sebab jadi baru. Belum daripada ada arah Tuhan tertinggi di mana? Tu makna soalan kata menunjuk kata ia faham kata perbuatan Tuhan tu baru. Apabila perbuatan Tuhan tu baru, nascaya Tuhan tu qadim. Apabila Tuhan qadim, bagaimana nak buat perbuatan yang baru? Apabila perbuatan yang baru Tuhan buat, ma la yakhlu min hadithin fahuwa hadithun. Tu kaedah hak muhkamat hak dia tu. Tiap-tiap perkara yang tak sunyi daripada baru, maka barulah dia. Adapun di sisi kita tak. Nah, di sisi kita bukanlah tu. Tak lazim daripada perbuatan Tuhan tu nak jadi baru dah. Maka kita tanya kata kalau nak uwi makna tertinggi di atas arah mana zat Tuhan tertinggi di atas arah ni tak boleh kita nak uwi makna gapo? Uwi makna mengetah ya kata. Uwi makna gapo? Makna mengetah istaula. Baik. Belum daripada Allah Subhanahu wa taala menjadikan arash, Tuhan mengetah di mana? Soalan tu lah. Untuk nak uwi khabar kata soalan lagu ni salah tanya. Dia kata tak ada mengetah. Mana kata mengetah lepas daripada ada arah ke? Mengetah lepas daripada ada arah. Kalau gitu mengetah lepas daripada ada arah ni baru ke sedia? Kalau kata sedia, nascaya arah itu qadim sama dengan Tuhan. Kalau kata baru, apa kita tak pakai kata Tuhan tertinggi di atas arah selalu? Apa kena lagi pakai makna istaula pula? Hak yang ulama sunnah kita, terutama Imam Abi Hasan Asy'ari dan hal lain-lain lagi pada pengikut dia, royak kata makna tu tak boleh kita nak pakai. Apa kita tak pakai hak Tuhan royak lalu? Apa nama apa yang kata apa tegah ya? Tak ada. Tu nak royak kata soalan ni salah dah. Tanya lagu ni salah. Tak betul tanya lagu ni. Tu dah. Tu dia.
Adakah ulama salah ni menghuraikan tentang ayat-ayat sifat? Memang. Ulama salah ni hurai tentang makna, tak ada apa, tak ada riwayat tentang hakikat. Abu Aliyah hurai, Mujahid hurai, Imam Baihaqi pun hurai, Imam Tabari pun hurai. Nah, hak Qurtubi riwayat hak kita baca sebentar tadi tu, ya hurai juga atau salah ya pahalah mana. Tak ada gapo. Nampak tu tak? Bukan makna salah suruh kepada Tuhan. Gapo makna tak tahulah, Tuhan punya tahu. Tak, bukan maknalah tu. Nah, Mujahid kata ala. Itu Abu Aliyah kata irtafa'a. Dan lain lagi daripada tokoh-tokoh ulama hurai tak ada gapo. Nah, Imam Tirmizi kata dalam sunan dia, haula fassaru, mentafsirkan makna hurai tentang makna tu nak wika pahal teh. Tu tak ada gapo. Bukan serah bulat-bulat. Hak serah bulat-bulat tu panggil mufawwidah. Mufawwidah ni bukan kata orang sunnah hak murih. Daripada kalangan ahlul kalam Syekh Kushairi. Syekh Kushairi ni dia berjalan balik kena ta'wil ayat Quran. Ta'wil pasal ahli kalam itulah. Dia tak pakai pendapat mufawwidah. Dia kata mufawwidah ni menjahil akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Jibril dan para sahabat dan para tabi'in, tak boleh nak jadi. Sebab itulah di sisi ulama sunnah tak pakai kata asalah aslam khalah a'lam wa ahkam, dia tak pakai pendapat tu. Bagaimana kau nak aslam tu tak tipu? Tak boleh jadi. Ya nak selamat ni dia kena reti, kena bijak, kena cara, ada cara dia. Tu nak we faham. Faham tu tak? Tu nak we kita nampak dengan cara jelas tu. Pendapat tu Ibnu Hajar apa jijak pas tanuh pendapat tu. Pendapat orang panggil pendapat yang tak makan pada akal. Tu dia faham dah. Kemudian soalan yang ke-15 sikit dah lah, insya-Allah sabar sikit dah. Sabar sikit. Soalan yang ke-15 ni dia kata apakah pentafsiran ayat Quran ni di sisi ahli sunnati wal jamaah? Saya berasa keliru. Ayat mana? Ayat inni zahibun ila rabbi sayahdin. Ayat ni daripada mana ni? Kita tengok sedikit dah. Daripada surah Saffat. Daripada surah Saffat. Dia kata waqala inni. Waqala ayat gini nah, ayat bunyi kata gini. Ni saya nak jawab ni di sisi ahli sunnah faham macam mana. Jadi nak faham mula-mula sekali, ayat Quran ni orang panggil kata kaedah ulama tafsir ni dengan cara ijmu' ahli tafsir kata al-Quran yufassiru ba'dahu ba'dah. Quran tu mentafsir setengah di atas setengah. Sini tak jelas, sini jelas. Sini tak nyata, sini nyata. Sini tak terang, sini terang. Tu ayat Quran lagu tu. Misal lagu mana? Cuba kita tengok. Apabila kita baca ayat Quran ataupun kita dengar tok-tok guru kita baca. Dalam surah Baqarah, ya ayat sikit kisah Nabi Adam. Mari dalam Ali Imran, ayat pula. Mari dalam surah Al-A'raf, ayat pula. Capur-capur semua baru sempurna kisah. Quran yang kita lagu tu. Kalau kita pergi pegesah situ dengan tak tengok hak lain tu, ya punah. Tu makna kata Al-Quran yufassiru ba'dahu ba'dah. Hana. Maka ayat tu, ayat hak Tuhan kata waqala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Orang musyabbihah ni apa hal kata Tuhan ni mempunyai tepat. Sebab tu dia kata ayat ni laisa ala zahirihi. Sebab tu dia kata ayat ni bukan di atas zahir. Zahir bagi dia mana Tuhan mempunyai tempat. Adapun di sisi ahli sunnah bukanlah tu. Di sisi ahli sunnah ni bukan makna kata Tuhan mempunyai tempat di plastik ni, bukan. Apa tahu main lagu mana? Ambil lah ayat Al-Quran mari tafsir setengah di atas setengah. Ayat ni bunyi kata waqala Ibrahim. Waqala tu qala Ibrahim. Berkatanya iaitu Sayyidina Ibrahim, inni sesungguhnya aku ni zahibun nak pergi jumpa dengan Tuhan aku. Nak jumpa kepada zahibun kepada aku, nak pergi kepada Tuhan aku. Nascaya apabila aku pergi jumpa dengan Tuhan aku dapatnya hidayah. Maka afak musyabbihah dia kata ning kalau nak pakai zahir tu zahir bagi ayat Quran tu makna kata Nabi Ibrahim ni nak pergi jumpa dengan Tuhan ada bombing.
Ni makna kata ayat Quran ni. Ambil lagu ni apa yang kata alladzina fi qulubihim zaighun. Ai alladzina fi qulubihim maradun. Orang yang ada dalam hati dia penyakit. Tu fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Makna kata dia ambil hati dia tu hati tak molek, hati cenderung kepada hati penyakit kan. Lalu ibtigha'al fitnah. Nak buat fitnah. Nak orang kata orang hak musyyrikun ke, orang hak bukan Islam ke, tengok ayat Quran, nak pakai lagu mana belaga semua sendiri. Jadi buka pintu bagi puak-puak hak lah tu. Sebab itulah orang panggil kata Islam kita ni hak tapi tak betul jalan seumpama orang musyabbih orang penama ni duduk dalam Islam juga mereka. Sebab tu jadi buka pintu nak beriman ke mana. Tengok orang dia sendiri dalam puak-puak dia tu kata ayat Quran belaga sama sendiri. Dak ayat Quran tak belaga sama sendiri, kita tu pahal tak kena. Dok kira ayat boleh kata ni zahir bagi ayat, nak pakai zahir bagi ayat tu dah tepat. Nak ke apa? Sebab tu kena tahu ayat Quran dia kata la ilaha illallah. Nak tahu mana kata nak pergi ubah. Kalau gitu Mu'tazilah ubah pasal Mu'tazilah, Jahmiyah pasal Jahmiyah. Islam kita nak katuk tak seri masuk itu tu. Tak kira Mu'tazilah ke Jahmiyah ke Aqlaniyah ke nama fakat akal ke tak seri ada lagu tu. Lalu kena kembali ayat ni kepada ayat satu lagi. Ayat mana? Ni ayat ni. Ayat daripada surah Zukhruf. Ni cara ahli sunnah. Faham kan tak nah? Kita sebagai orang nak ikut apa nama jalan ni Islam hak benar ni faham gini nah. Terutama orang hak tanya tu. Ngam molek tu malah nak royak banyak-banyak kali Tuhan kata ayat tu lah ni hak mai tafsir ayat hak kita hak tak jelas ni. Tu ayat hak pesan kata duk nampak pesan kata tak gapo apa yang kata kita tak faham tu. Nak faham tu kena faham lagu mana. Ni Tuhan faham sendiri. Apabila Tuhan faham sendiri tak dinamakan takwil sebagaimana ahli kalam tu duk nak bukan. Tuhan kata kan dalam surah Zukhruf ayat 25, 26, 27. Kita tengok. Ni ulama-ulama ahli tafsir duk jaga ayat Quran tak sewi orang mai duk kata Quran belaga sama sendiri. Kerana nak benar Tuhan kata afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Nak jaga kata mu tak tadabbur ke, tak tengok ke, tak selidik ke Al-Quran. Kalau Quran ni mari lain daripada Allah Taala nas caya belagalah sama sendiri. Kita kalau nak bakar turuk zahir Quran gak belaga sama sendiri. Tak, tu bukan zahir bagi Quran, zahir bagi kita musyabbihah. Tu. Lalu Tuhan kata wa idz qala Ibrahim. Ni Quran tafsir Quran. Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Dan ingatlah tak kala telah berkata oleh Ibrahim bagi bapaknya dan kaum dia, sesungguhnya aku ni melepah diri daripada apa yang kamu itu dah ibadat. Illalladzi, malaikat Tuhan yang fatarani, yang menjadikan akan daku, fa innahu sayahdin, maka sesungguhnya aku akan dapat hidayah. Makna kata aku tinggalkan cara ibadah ayah aku dan kaum aku nak pergi ibadat kepada Tuhan di belasting hal keadaan tunggal, barulah aku tu nak dapat hidayah. Tu makna kata wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Tu ayat ni mai tafsir. Jangan buat kata wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita sampai makam yakin tak kena semaya, tak kena puasa, tak kena haji. Sebab apa? Siapa dah makam yakin. Yakin di situ makna gana? Yakin mana siapa makam? Adakah Tuhan kanak lagu tu? Tak. Yakin di situ bimakna al-maut, makna mati. Ayat lain tafsir ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imu miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin, sehingga datang mati kepada aku. Hatu makna ya Allah kita lagi pegas tepat tu. Tengok ni tak saya turut Quran ke? Nak turut tapi Quran tu tak ada nak lah tu. Ni apa yang kata cara tafsir Quran dengan Quran ni tinggi sekali.
Nah, nak ulama kita duk royak, kita pun ambil dana kalau tak belajar pada ulama, tak gitu. Tu. Itu mentafsir bagi ayat kata inni zahibun ila rabbi sayahdin. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin, tak ada apa. Ini apa panggil syubhat, kesamaran kaum musyabbihah yang nampak kata Ibrahim itu nak pergi cari Tuhan duk bombing. Sebab tu dia kata ayat Quran ni tak boleh pakai zahir. Itu bukan zahir bagi ayat. Nampak tu tak? Apabila kita pelaga di antara ayat dengan ayat, nyata kata zahir bagi ayat, makna kata Ibrahim tu lepas diri daripada kaum dia, cara-cara ibadat orang tua dia dan kaum dia, nak ibadat kepada Tuhan hanya jua. Tu makna zahir Quran sungguh. Tu cara dah. Tu dia. Habis itu. Yang kelima belah. Apakah tafsir ahli sunnati wal jamaah terhadap ayat Tuhan kata wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Tu dia. Dia kata kalau nak pakai zahir Quran gak orang buta ni buta hari akhirat esok tu zahir bagi ahli kalam. Bukan zahir bagi ahli sunnati wal jamaah. Bukan zahir hak Tuhan. Kalau zahir hak Tuhan, mana Quran ni tidak ada hikmat lah kalau zahir lah tu ke. Sedangkan Quran hak Tuhan kecek ni, tua yang kecek tu hakimin alim. Bijak sana lagi tahu. Bagaimana nak kira ayat atau apabila orang buta, tah muka boming ninggal akhirat esok buta, tu zahir bagi ahli kalam. Kalaulah zahir tu telitah di otak sahabat Nasaya Abdullah ibnu Ummil Maktum teriak tangis tak ada kena duk baik ke Nabi ya. Dia mata tak nampak. Tu nak raya atas sahabat sore habuk pun tak ada biar duk pahal kata tu zahir Quran. Tak ada lah tu. Sebab di kalangan sahabat hak tak nampak tu ada bukan tak ada. Kalau ada orang pahal seumpama ahli kalam pahal tu, nya teriak tangis sahabat. Tengok Nabi kelola kata orang tua tak ada dalam syurga, nya teriak tak kabar ingat. Awak apa? Ya percaya. Nabi kata orang apabila masuk syurga tak tua, barulah gitu. Kalau pahal zahir supaya ahli kalam pahal gak pakat teriak habis orang tak nampak tu di kalangan sahabat. Abdullah ibnu Ummil Maktum tu, hak kita dak baca dalam tafsir Abasa wa Tawalla, piye ni? Ya sahabat. Pahal lagu mana ayat ni? Pahal lagu mana? Mari kita tengok pahal lagu mana. Dah? Pahal lagu mana? Ni ayat ni. Ayat ni ayat wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Nah, ayat ni siapa adalah dia tu buta pada ini. Tu pada ini katanya ahli tafsir ini dunia ni. Nascaya dia tu di hari akhirat pun dia pun buta dan dia akan sesak jalan. Maka kita kata buta di sini ni bukan buta mata lendir, buta mata hati. Ni takwil ayat Quran ni pahak apa tahu anta takwil boleh ayat Quran pahak apa dok murih kat hamba. Ahli kalam lagi kok tu. Ahli kalam lagi kok tu. Ya nak hak tu, ya dok nak takwil ayat Quran sifat-sifat Tuhan sebab tu ya tubik ayat ni ya tak ada apa ahli. Tu dia. Maka kita jawab tak boleh buat gitulah Tuhan murih. Tak boleh buatlah tu. Ayat Tuhan ni jangan kita buat pandai-pandai lah. Ayat belum badan ni ayat 72 daripada surah Al-Isra. Ayat 71. Orang panggil Quran kita ni ada mutabaqah. Apa panggil muqabil. Apabila mutabaqah di antara apabila Tuhan sebut ahli syurga, Tuhan sebut ahli neraka. Apabila Tuhan sebut semaya, Tuhan sebutnya zakat. Apabila Tuhan sebut ini, Tuhan sebutnya amal soleh. Dia duk gugu gitu. Nampak? Maka ayat hak depan tu, ayat 71 tu kata mana? Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Hari ya Allah Subhanahu wa taala panggilkan tiap-tiap manusia dengan imamihim. Katanya ahli tafsir imamihim di sini makna kitab. Tu. Faman utiya kitabahu bi yaminihi. Setengah ulama kata imamihim makna ketua. Banyaklah ahli tafsir kata, tapi khulasahnya orang tiap-tiap orang tu dipanggilkan hari kiamat esok. Biar
faman utiya kitabahu biyaminihi, orang yang diberi surat catatan amalan dengan tangan kanan dia, fa ulaika yaqrauna kitabahum wa la yuzlamuna fatila, mereka itu mereka itu baca kitab-kitab mereka dan tidaklah mereka itu dikena anyanyai sikit pun. Tu ayat mula-mula tu biar al-mukminun. Maka wa man kana fi hadhihi al-a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, hak ni orang kafir. Siapa yang buta pada ini? Buta daripada gapo? Ittifaq ahli tafsir. Buta sama ada Abdullah bin Abbas kata dah gapo nama tu? Buta daripada gapo? Buta daripada hujah Allah Subhanahu wa taala. Bukan buta mata ni, tu zahir ayat Quran tu. Apabila kita tengok dua ayat, ayat ni hak orang beriman, ni ayat tak beriman. Orang tak beriman tu lagu mana? Mana buta mata lengan ni? Tak, buta mata hati. Buta mata daripada hujah-hujah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia itu pada hari akhirat esok dia akan buta juga, wa adallu sabila. Tu sekali lalu. Kemudian ayat yang mentafsirkan wa man kana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, takut tak kejak kena buh baji dua tak apa. Ayat daripada suratul Hajj ayat 40 ni. Tuhan kata afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha. Mun tak jalan tengok ke atas muka bumi ni daripada kebesaran Tuhan, daripada ni. Tengok dengan hati, mikir dengan hati, dengar dengan telinga. Fa innaha, lalu Tuhan kata fa innaha la ta'mal absar, tak ada buta mata ni, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, akan tetapi mata hati itu buta. Tu ayat yang mentafsir kata wa man kana fi hadi a'ma, tu makna zahir bagi ayat Quran. Tu nak ayat tabalarah Quran ni dak ahli kalam. Kalau nak pakai supaya Tuhan royak sungguh buta sungguh, tu hakikat hak dia tu. Kita bukanlah tu. Lepas tu dalil so lagi. Hak ni nak pergi tak boleh. Baji yang ketiga. Tuhan kata dalam Quran. Tuhan kata wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Tengok. Siapa dia paling daripada ajaran Tuhan, dia akan dihisapkan di hari akhirat esok dalam keadaan mana? A'ma. A'ma. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan hipungkan dia itu dalam keadaan dia tu buta. Lalu dia hujah terhadap Allah Taala. Ni nak ayat kata ayat ni wa man kana fi hadhil a'ma ni bukan buta mata ni. Buta mata hati, bukan buta mata lengan ni. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, tengok ayat Quran. Tafsir setengah di atas setengah. Qala rabbi, katanya orang hak tak beriman tadi apabila Tuhan hitung dia hari akhirat esok buta sampai ke mata ni, dia kata lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wa apa tu Tuhan salah apa aku? Mung tu hitung aku ni dalam keadaan buta, sedangkan aku dulu duduk dalam dunia tak ada buta, yang ngaku sendiri kata tak buta. Maka wa man kana fi hadhil a'ma tu makna buta hati sungguh. Bukan buta mata lengan ni orang hak Tuhan bakit sendiri esok ni royak lagu tu. Wa qad kuntu basira. Lalu Tuhan jawab qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikian itu apabila aku hari hujah muat lupa, hari ni aku nak buat lupa mengatik. Maka kalimah lupa di situ tu bukan makna Tuhan lupa, makna Tuhan buat lupa. Lupa dengan buat lupa lain. Tak sama. Tu we faham kata. Apa nak pakai lagu mana zahir? Nasullah fanasiyahum. Tengok. Tu bukan zahir bagi ayat Quran, zahir bagi ahli kalam. Nampak tak tu? Tu nak we kata. Hak mana Tuhan buat lupa. Wa kadzalikal yauma tunsa. Aku nak lupa tik. Sebab kalau manusia lupa sungguh, Tuhan ambil salah tak? Tuhan tak ambil salah. Kalau manusia lupa, dia tak ambil salah. Kita terlupa. Lepas tu pergi makan kalau kita puasa, makan minum. Batal tak? Ijma' ulama kata tak. Hak apa? Tuhan raya kata, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na in nasina. Jika kita tu, Tuhan jangan ambil salah lah kalau kami terlupa. Kalau kami salah, jangan ambil salah. Tu dia dah tahu. Ni dah ambil ayat Quran dah pucat sepangat ni bukan dia lagu tu.
Ya je royak boleh nah, faham tu nah. Kata ayat ni bukan zahir dah. Zahir kata buta mata hati, bukan buta mata lendak ni. Faham tu dah. Tu dia. Itu pentafsiran daripada ayat Quran tu. Kemudian apakah dia kata apakah tafsir ahli sunnati wal jamaah tentang ayat Quran? Tentang ayat Quran hak mana pula? Ayat Quran daripada surah Hadid. Surah Hadid. Tak nampak. Huwa allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Pehel lagu mana ahli sunnati wal jamaah? Awak apanya? Kerana kata hak ni apa tu? Kerana kata hak ni istiwa di atas arasy. Lepas tu balik belakang dia kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Hak nu royak kata tertinggi di atas arasy, hak ni royak kata sedangkan dia tu serta sekali dengan kita. Bagaimana kita nak hipung? Dah jadi muskilah sini. Dalam ayat tullah ni, adalah ayat tullah. Insya-Allah kita akan tengok makna sebagaimana ulama kita ni macam mana. Kalau nak pakai zahir Quran ni, dia belaga sama sendiri ke tak? Itu tu bukan zahir bagi Quran, itu panggil syubhat. Orang panggil syubhat ahli kalam yang dia itu duk syubhat dalam otak dia. Nampak tu tak? Kerana dia duk mengaji pasal dalil tarkib, dalil hudus, dalil tu, dalil ni hak cara-cara faham. Hak pasal kalam dia tu ya apa nama tak ada kemanisan tentang iman dia terhadap Al-Quranul Karim. Sebab tu dia fikir jadi belaga. Sedangkan Quran tak ada belaga dah. Quran tak ada belaga. Tengok Tuhan kata, main nak royak. Sebagaimana para ulama kita duk kata ni lah. Mari kita tengok. Ia kata huwallazi, ialah Allah, khalaqas samawati wal arda, yang menjadikan langit-langit dan bumi. Allah Ta'ala tu yang menjadikan langit-langit dan bumi. Bila? Fi sittati ayyam, dalam masa 6 hari. Bosan pula. Sebut tak masa ni bosan pula kata nampak Tuhan ada masa dah. Dah. Tuhan royak tak sudah katalah masa tak masa kecil. Royak sebenarnya tu Tuhan royak atau Tuhan jadikan langit bumi 6 hari. Sudah. Nyatu, sudah. Tak usah duk kacau lah lagu mana Allahu akbar apanya gitu lalu dah. Summa stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah Taala istiwa di atas arasy. Makna kata lepas daripada Tuhan jadikan langit bumi, Tuhan istiwa di atas arasy. Sedangkan gapo kita dapat daripada ahli tafsir di sini? Dapat kata arasy itu ada belum daripada apa nama? Belum daripada Tuhan jadikan langit bumi lagi. Mana dalil? Ayat suratul A'raf. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa istawa 'alal 'arsy. Makna kata Allah Taala jadikan langit bumi ni 6 hari. Kemudian Tuhan itu istiwa di atas arasy. Tu. Makna istiwa tadi itu lepas daripada Tuhan jadikan langit dan bumi. Dalil kata arasy itu ada dulu daripada Tuhan jadikan langit dan bumi. Tak ada muskilah nah sini nah. Tu. Ya'lam, mengetahui ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Iaitu Allah Subhanahu wa taala itu tahu barang yang apa nama keluar daripada bumi masuk dalam bumi Tuhan tahu belaka. Tu Tuhan tahu. Yadkhul masuk dalam bumi dan barang keluar tubik daripada bumi Tuhan tahu belaka. Masuk dalam bumi lagu mana keluar daripada bumi Tuhan tahu. Wa ma yakhruju minha, dan bagi hak keluar daripada bumi. Wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha, dan bagi hak turun daripada langit dan bagi hak naik daripada bumi kepada langit. Lepas tu wa huwa ma'akum, sedangkan Allah Taala itu bersama dengan kita. Tu wa huwa ma'akum aina ma kuntum, sedangkan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Sini kan masalah. Makna kata Allah Taala bersama di sini, makna gana bersama di sini. Makna cuba kita tengok depan tu. Tengok depan tu dia kata ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Maka ia hubung wa huwa ma'akum aina ma kuntum tadi itu, sedangkan dia tu sama dengan kita di mana kita berada. Makna lagu mana? Makna kata dia bersama di sini bersama dengan ilmu.
Bukan bersama dengan zat. Ahlul kalam, ya faham kata bersama dengan zat. Bukan bersama dengan ilmu. Sedangkan ayat Tuhan ni cerak-cerak. Dia kata bersama dengan ilmu. Bukan bersama dengan zat. Tu zahir bagi ahli sunnati wal jamaah. Kata Tuhan bersama dengan ilmu, bukan bersama dengan zat. Walillahil mathalul a'la, kita kata. Aku berjalan serta bulan. Berjalan aku serta matahari. Di mana aku ada, matahari itu ada. Di mana aku ada, bulan itu ada. Mana guna? Mana bulan duk berepek dengan kita gini? Dengan matahari duk berepek dengan kita gini? Tu sama-sama makhluk, dak kali. Ia tertinggi di atas. Bulan duk atas, matahari duk atas. Maka kita gimana? Berapa ratus kilo, berapa ribu kilo, matahari duk sama dengan kita selama-lama. Selama mana kita berjalan siari, duk situ. Ada. Tu nak kita kita duk bawah bumi. Ajalah, duk bawah langit. Di mana kita pergi? Tak ada apa. Bukan mana nanti langit, kita duduk bawah langit, mana berepek gitu. Kita berjalan serta langit gitu. Mana gitu? Tak. Sebab tu ayat wa hu ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Wari apa ayat ni? Untuk nak nafi kata Allah Subhanahu wa taala tertinggi di atas arasy. Ya Allah, tak kenalah ni. Ayat lain belakang, wallahu bima ta'maluna basir. Sedangkan Allah Taala itu dengan apa kita kerja tu yang nampak. Tengok nyata molek. Tahu serta dia nampak. Bersifat dengan ilmu, bersifat dengan sifat penglihatan. Nyata molek. Tu ayat Quran adakah berlawan sama sendiri? Tak. Allah Subhanahu wa taala tertinggi, mana istiwa dia, ada zat dia di atas segala makhluk ni, maka dia nampak kita di atas muka bumi ni. Salah faham lagu tu? Tak salah. Tu wa huwa ma'akum aina ma kuntum tu tak ada salah apa. Dia nampak kita. Dia dak tengok kita. Dia ketahui hal kita. Ada apa? Nampak tu tak? Sebab akal kita ni dengan cara jelas dia kata Tuhan tak ada. Sekali dengan kita dalam arti kata zat dia sekali dengan kita tidak. Tu dia. Kemudian tak usahlah. Kita pakai ilmu sikitlah daripada ilmu ulama kita. Ambil Tabari sikit, mari tolong tafsir sikit mudah. Takut-takut kita tafsir ni takut tak kena. Kadang kita faham-faham tu takut tak betul. Mari tengok Imam Tabari daripada tokoh ulama ulama salaf diri ni, mati pada tahun 310 Hijriah. Muhammad Jarir At-Tabari katakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya tafsir katakan kata molek. Ni nak pakai ulama je duk warilah kocak kita sendiri. Nampak tu dah? Kita klik pada ulama dah. Wa huwa syahidul lakum. Sedangkan dia itu menyaksi bagi kita. Ayyuhan nas, wahai manusia, aynama kuntum ta'malukum. Aynama kuntum ya'lamukum. Di mana mung tu berada hai manusia, ia tahu kamu. Ni hak Tabari kata. Wa ya'lamu a'malakum, dan Tuhan tahukan amalan kita. Wa mutaqallabakum wa mathwakum, dan Allah Taala mengetahui tempat usaha kita pada siang hari. Dan wa mathwakum, dan Tuhan tahu tempat kembali kita pada waktu malam. Tuhan tahu belaka. Ni Tabari kata. Lepas tu hak teruk lagi, wa huwa ala arsyihi fawqa samawatihi as-sab'i. Sedangkan dia itu atas arasy, atas daripada 7 petala langit hak 7. Tu dia kata, At-Tabari kata, wallahu bima ta'maluna basir, ay wallahu bi'a'malikum allati ta'malunaha min hasanin wa sayyi'in wa ta'atin wa maksiatin dhu basarin wa huwa laha muhsin. Makna kata Allah Ta'ala tu mengetahui amalan yang kita kerja, amalan molek, amalan tak molek, amalan ta'at, tak ta'at. Dia tu dah nampak. Tu makna kata hak kita pakai ulama kita. Tak ada salah kiabuk tu. Tak ada belawai dah. Ayat Quran tak ada belawai sini. Tak ada belawai. Kata wahwa apa nama? Walladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Tak ada belawai apa. Dia tertinggi di atas segala makhluk nu, istiwa di atas arasy nu. Tapi dia nampak kita di atas muka bumi ni, kita duduk dalam bumi ni, duduk mana kita, Tuhan nampak belaka. Tak apa. Tak ada belawai gapo-gapo kali. Nampak tu dah? Tak ada belawai apa-apa. Sebagaimana dakwah ahlu-ahlu yang tak fahamnya Quran betul dengan kehendak Tuhan, ya tak serupa nah. Ya tak serupa.
Kemudian ni hadis sikit ni. Soalan yang ke akhir ni, soalan akhir insya-Allah. Kita ambil boleh 5 minit cepat-cepat insya-Allah. Dia kata, apakah makna hadis ya ibn Adam maridtu falam ta'udni? Boleh ke tak kita nak pergi pakai zahir? Kalau pakai zahir ni tak ke jadi berlawan dengan apa nama qawaid hak agama kita, nak gini sebuah lagu mana kata Tuhan tu sakit. Tu dia. Ni nak ayat kata gapo? Nak ayat hadis ni faham lagu mana lah. Ya wari tu makna apa hadis ni. Makna lagu mana. Di sisi ahli sunnah wal jamaah makna gini dah. Maknanya kita tengok. Dia kata hadis ni hadis kursi lah. Hadis ni panggil hadis kursi. Saya pun tengok masa duk ngaji dulu tu, tengok ia kata hadis ni hadis kursi. Ia kata hadis ni hadis sahih Muslim. Dalam bab apa nama ni? Fadli iyadatil marid, iaitu kelebihan kita ziarah orang sakit. Ni orang sakit biasalah. Kalau orang sakit COVID ni tak boleh lah. Nah, hak tulak ke bomo duk caralah, doktor duk cara. Daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala ni kata, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul, pahagi ni dah di sisi ahli sunnati wal jamaah, pahagi ni dah hadis ni. Innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul yaumal qiyamah, Tuhan kecek di hari akhirat esok. Ni di sisi kita tak ada gapo. Di sisi ahli hak pesing kata dok bergaduh bukan ahli sunnah tu, Tuhan nak kecek lagu mana hari kiamat ni masa gitu gini, bergaduh. Tak. Tuhan kecek hari kiamat. Tuhan royak. Nabi royak. Ia kata, Tuhan kata, ya ibn Adam, hei anak Adam, maridtu falam ta'udni. Aku ni sakit, wakpa mun tak gi menziarahi aku. Wakpa mun tak gi ziarah aku. Apabila ia tanyakan anak Adam dengan itu soalan, Tuhan tanya anak Adam. Lalu katanya anak Adam, qala ya Rabbi, hei Tuhan, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin? Bagaimanakah aku nak pergi ziarahkan akan dikau sedangkan engkau tu Tuhan bagi sekalian alam? Tu. Maka seolah kata makna lagu mana? Makna bagi hadis itu. Sebagaimana ulama ahli sunnah tafsir lagu mana? Dia kata makna bagaimanakah aku ni nak pergi ziarah akan dikau sedangkan mung tu terkaya. Makna kata mung tu tidaknya sakit. Nah, mung tu tak sakit, mung tu Tuhan, mung tak ada penyakit. Tunya gitu. Maka seolah kata dalam hadis kursi ni Tuhan menisbahkan, mensandarkan sakit itu kepada dirinya. Faham tak tu? Maka kita nak tahu kata apakah makna sakit itu. Apabila kita nak tahu kata apa makna sakit tu pasti kita kena dengar dia tu yang nak tafsirlah mana. Supaya kita duk misal kata, aweh, pak cik mari dengan kaki ayah gini ni. Lepas tu aweh pun tanya, mari lagu mana pak cik dengan kaki ayah? Kena tunggu, nak tanya dia. Pak cik tak pakai selipar hari ni. Faham? Makna kata hak segera dalam otak tu nampak kata kaki pak cik tu jadi ayah masa tertentu tu tak ada lah. Sebab pak cik jawab dia kata tak pakai selipar. Faham? Makna kata orang hak kecek itu tu tahulah kata gapo maksud dia. Maka kita nak tahu kata maksud Tuhan ni kata maridtu falam ta'udni ni maksudlah mana ya Allah. Tu maksudlah mana ya Allah. Maka kita dengar Tuhan nak jawab lagu mana hak yang maksudlah mana. Kita tak usah pandai-pandai, dengar dia yang nak katalah mana. Lalu dia hamba dia hak kita dengar hadis tadi tu, dia kata ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, bagaimana aku nak pergi ziarahkan mung sedangkan mung tu Tuhan. Lalu apabila hamba tu kecek dengan itu perkataan kepada Tuhan jawab, ama alimta, mung tak tahu ke hei hamba aku, hei anak ada, anna abdi fulanan maridat falam ta'udhu. Mu tak tahu ke kata hamba aku tu duk sakit, seorang tu duk sakit di kalangan hamba aku, mu tak pergi ziarahkan dia.
Makna kata lagu mana? Makna kata marid tu tadi tu Tuhan kanak nak royak kepada anak adai kata, mu tak tahu kata saudara mu duk sakit tu. Mu tak pergi ziarahkan dia, mu tak tahu ke? Tu maksud dia dah. Mana tak hadis ni boleh pakai dalam atas zahir? Boleh pakai, apa tak boleh nak pakai? Kerana Tuhan tafsir sendiri dah. Kata gapo maritu di situ? Maritu di situ makna kata anna abdi fulanan maridat falam ta'udhu. Dia tu apa nama? Demi sakit. Maridun anna abdi fulanan maridun falam ta'udhu. Dia sakit. Mu tak pergi ziarahkan dia. Tu makna. Jangan kita buat gini lah. Jangan kita buat kata kalau nak pakai zahir Quran, nak pakai zahir hadis, sesak lah. Tak boleh kecek lah tu lah, sesak kok mana. Tuhan ni hakimun alim. Dia nak kecek ke perkara-perkara yang nak menyesatkan gitu. Tak boleh. Kita kecek kena beradab sikit dengan Tuhan. Kita pergi kecek, kalau kecek tak kena ni kita tak boleh masuk tepi orang-orang yang lebih-lebih. Nak kecek dengan orang lebih ni kena hatu juga cakap pe. Ni kita nak nisbah Tuhan kecek ni tak pakai betul-betul silap habis. Kok mana kita kecek lagu tu tak betul lagu tu dah. Tu makna kata makna apa ke hadis itu ya bena adam maritu falam ta'udni tu Tuhan sendiri jawab. Kata ama alimta anna abdi fulan maridun falam ta'udhu. Seorang hamba aku kawan gumung lah, dia sakit mu tak pergi ziarahkan dia. Tu makna dia. Bukan makna kata Tuhan tu sakit sebagaimana hak tadi tu lah. Supaya saya buat misal tu, pak cik mari hari ni dengan kaki ayah. Budak hak cidik tanya, kaki ayah lagu mana pak cik? Tak akan lipat. Sudah. Tak nak ikut lain lah. Nampak? Ia maksud dah. Tu jangan kita dah pergi ambil tepat hak duk jadi masalah tu, ambil tepat hak ia tafsir mari siap dah kan sudah. Tu panggil cara nak hajar. Nampak? Cara nak hajar hamba-hamba dia tu Allah Subhanahu Wa Taala ya hakimun alim. Tak ada jadi apa nama, tak ada jadi belawai gapo sama sendiri. Nampak tu tak? Tu dia. Maka kita royak dah soalan saning tu habis. Mari dalam apa nama telefon ni soalan tanya kata. Jawab lalu tak apa dah. Apakah makna hadis kata Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina wa fi najdina tu kena kepada Najdi mana? Dia tanya mari gitu dah. Tanya mari gitu. Tak apa. Kalimah hak hadis Nabi tu hadis sahih lah. Hadis sahih. Hak Nabi duk tu Nabi duk doa Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Lepas tu sahabat hak mari jumpa dengan Nabi kata wa fi najdina, dan pada Najdi kami. Nak tahu kata Najdi tu Najdi mana? Maka saya nak jawab dengan cara ringkas lah sini ni, kerana kita apa yang kata ambil masa banyak dah. Makna kata Najdi di situ tu makna bukan Najdi Riyadh dah. Tak ada seorang pun di kalangan ulama yang syarahkan hadis hak sahih tadi itu, iaitu syarah kata Najdi iaitu kena pada Najdi Riyadh. Ya syarah kena kepada Najdi Iraq. Tu Najdi apa? Najdi Al-Iraq. Sebab ada satu riwayat daripada Abi Nuaim Al-Asfahani dan daripada At-Tabarani, ia kata wa fi Iraqina, dan pada Iraq kami. Pas sungguh hati di Iraq ni sampakah hari ni bodok tumpah darah gitu lagi ni banyak kara. Di Riyadh tak ada tumpah darah gapo. Orang dok dituduh pada dakwah ni. Napa orang hak jauh kita pergi ngaji Mekah tak ada siapa dia dok kena buat karuk gapo. Dok ngaji di Bukit Jiak berapa nama kelik mari dok mengajar gapo pakak dok gemak kembung sihat belaka. Tak ada dah jadi tumpah darah, jadi fitnah tu tak ada Nampak tu tak? Tu nak ayat kata sekarang lah ni kalau di Iraq tu sungguh siapakah sekarang lah ni duk tumpah darah duk gapo. Itulah dengan cara ringkasnya tak ada bukan makna kata Najdi tu makna Najdi Ar-Riyadh, Najdi Iraq. Sebab Nabi sendiri tafsir dalam hadis hak lain tu makna hadis Nabi tu tafsir sendiri wa fi Iraqina, dan pada Iraq kami. Itu nyata dah, tak ada kena kita duk duk jadi bahasa panjang lah.
Malaikat ada tempat-tempat dia yang kita kena kecek pula, insya-Allah taala pada perjumpaan yang lain lah pula dah, insya-Allah taala. Maka pada malam ni sekadar ni lah sahaja dulu dengan soalan-soalan yang kita itu kemukakan, jawab di sini. Apa-apa yang orang kita tanya mari itu kita jelas gidah lah, tak ada gapo dah. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala malaikat ada lagi tambah-tambah kok mana tu, tengok pada lagi akan datang pula lah. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat ambil pengajaran daripada ini perjumpaan. Maka sekadar inilah sahaja dulu pada malam kita ni. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.